اللهم صل على سيدنا محمد 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 InsyaAllah sama-sama kita share untuk surah Al-Kahfi, insyaAllah. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Lukut, Riksen. Sama-sama kita share untuk surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalal haram wa siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala ina hikmataka wa anshur alaina min hazaimitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhmada bini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian selepas subuh kita. Mudah-mudahan pengisian sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mula surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita terus sambung untuk surah Al-Kahfi, Lukut, Taman Selasih, Lukut insyaAllah pagi ini ya. Untuk surah Al-Kahfi dan minta
Qaryah surah Al-Kahfi, share. Sepatutnya jadual subuh kita di surah Al-Kahfi, tapi tak boleh keluar. PKPB, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pagi ini ayat 25, insyaAllah. Ayat 25 hingga 27 Al-Baqarah, daripada nota My Quran Time. InsyaAllah kita rehat kitab Tanbihul Ghafilin, kita renung sikit ayat Al-Quran Al-Baqarah 25 hingga 27, InsyaAllah, daripada catatan My Quran Time setiap hari yang kita tengok, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 25 Al-Baqarah, hingga 29, insyaAllah. Tengok, kita baca sinopsis dia. Ayat 25 iaitu khabar baik untuk yang beriman dan beramal soleh. Ayat Quran ni ada bab khabar, iaitu ada bab sejarah, ada bab khabar baik, ada khabar bab duka cita. Ayat 25 menceritakan khabar baik untuk yang beriman dan beramal soleh. Tengok apa sinopsis ni, ringkas, diringkaskan. Ayat 25 surah Al-Baqarah ini adalah khabar gembira daripada Allah SWT kepada orang beriman. Allah SWT menceritakan mengenai perkara-perkara yang akan diterima oleh Allah yang membaca, perkara-perkara yang diterima oleh orang yang membaca Al-Quran sebagai motivasi diri. Ayat ini juga menerangkan apabila kita menerima Allah yang Maha Esa sebagai pencipta dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, ini bermakna kita telah menerima cara hidup yang diredai dan kita akan berjaya. Ni ayat 25 menceritakan hebatnya bila kita dapat gambar gembira daripada Allah Ta'ala pada orang yang beriman, orang yang takut sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala. Ayat 27, 26 hingga 27, perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Quran. Allah SWT tidak mahu menggunakan haiwan sebagai perumpamaan sama ada saiz mereka kecil atau besar, kerana di sebaliknya ada pengajaran buat mereka yang berfikir. Misalnya nyamuk yang kecil akan menyebabkan satu negeri menjadi kucar-kacir akibat penyakit denggi. Begitu juga dengan kuman yang kecil menyebabkan satu dunia dilanda keresahan. Contohnya COVID-19. Ayat 28 hingga 29, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, di mana setiap tanda-tanda itu ada kaitan dengan perumpamaan haiwan, kehidupan dan alam maya pada. 3 bahagian, 3 sinopsis. Dan kita mulakan surah ayat nombor 25, insyaAllah. Kupasannya, insyaAllah. Ayat 25, khabar gembira untuk orang yang beramal saleh. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minhum min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Maksudnya, berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari satu sejenis buah-buahan dari syurga itu. Mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu,
dan mereka diberikan rezeki itu yang sama serupa tetapi berlainan dengan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah ayat 25. Hebatnya balasan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak ada lain dunia ni untuk kita beramal soleh. Itu orang yang beriman. Untung. Apa untungnya? Mereka beroleh syurga. Syurga yang mengalir di bawahnya air sungai. Tiap-tiap kali diberikan makan, diberikan buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah telah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberikan rezeki yang sama rupanya tetapi berlain hakikatnya. Disediakan mereka dalam syurga pasangan dan isteri-isteri yang bersih, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Jika sebelum ini ayat 24 yang dicatatkan mengenai orang-orang yang tidak beriman, siapkan kepada mereka siksaan api neraka, maka ayat 25 pula dihuraikan mengenai khabar gembira buat mereka yang beriman. Quran tu ada khabar. Sebelum ni khabar duka cita. Pasal apa? Balasan untuk orang yang tak beriman, orang yang maksiat, orang yang melawan Allah Ta'ala. Dibalas Allah Ta'ala dengan neraka. Yang pedih ni, yang peritnya, masuk neraka tak mati-mati, tak berhenti seksaan api neraka, azab seazab-azabnya. Tapi bila masuk syurga, disiapkan kepada mereka syurga yang hebat. Tu ayat 25 ni, berita gembira untuk orang yang takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, siapa yang menidakkan Nabi Muhammad SAW dan tidak mahu kembali kepada sunnahnya, maka mereka ini tidak akan mendapat basyir, iaitu khabar gembira, tetapi sebaliknya akan beroleh nazir, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat orang yang menidakkan Nabi saja, main-mainkan Nabi, tidak mahu kembali kepada sunnahnya, maka mereka itulah yang akan mendapat khabar gembira, basyir. Tetapi sebaliknya akan menerima nazir, iaitu peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud beriman di sebalik ayat ini? Wa basyiril ladzina amanu, berilah khabar gembira kepada orang yang beriman. Maksudnya orang beriman ini ialah golongan beriman, sama ada imannya kuat ataupun lemah, ataupun orang munafik yang mengaku beriman. Allah telah mengatakan bahawa mereka semua ini akan diberi khabar gembira. Tetapi sebenarnya beriman di sini bukan bermaksud beriman dengan pengucapan semata-mata, tetapi ia dikaitkan dengan orang yang beramal soleh. Maka inilah yang sebenarnya yang akan membezakan orang beriman yang orang munafik dengan orang beriman yang bertakwa. Beza. Kalau beriman masih lagi bab munafik, payah sedikit. Bukan payah sedikit, payah banyak. Pasal apa? Yang munafik ni kita dah baca. Kita diceritakan dalam kitab, yang munafik ni duduk di bawah sekali, bukan dalam syurga, di neraka. Tingkatan neraka ni yang paling bawah, kerak neraka. Berbeza dengan orang yang beriman yang confirm ke syurga. Ni diterangkan dalam ayat 25. Bagi orang yang beriman yang bertakwa, mereka akan melakukan apa saja yang dipercayai. Manakala orang munafik yang mengaku beriman seperti Abdullah bin Ubay, walaupun dia berkata saya beriman, tetapi apabila masuk bab solat dia akan culas. Sebenarnya inilah perkara yang membezakan orang munafik dan orang yang beriman. Dengan sesungguhnya
dengan sesungguhnya. Apakah yang dikatakan khabar gembira dan ganjarannya? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka itu kebun-kebun syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala amat tahu psikologi manusia yang suka kawasan perumahan. Sukakan kawasan perumahan yang paling mahal. Menjadi naluri manusia yang mahu tinggal tempat tinggal yang baik. Selagi tidak ada rumah, selagi itu mereka tidak ada lengkap. Mereka boleh kalau boleh mereka mahukan rumah besar, tinggi, ada taman, kebun, mata air dan bermacam lagi. Lagi-lagi kalau rumah itu menghadap laut. Ini contoh psikologi manusia. Allah berikan orang yang beriman dengan syurga yang mengalir air di bawahnya anak-anak sungai. Persoalannya, mengapa ayat ini dikaitkan pula dengan sungai? Sebenarnya sungai adalah lambang kepada mata air dan manusia sangat suka kepada nikmat ini. Biasalah, bila orang ada rumah teres cantik, tapi dia tak boleh. Dia mesti cari tempat yang terbaik. Hujung minggu akan keluar ke laut, tepi laut, chalet, tepi sungai untuk tatapan dia. Psikologi manusia memang suka berhadapan dengan air, view paling cantik. Nak buat rumah pun dia akan mencari tempat pandangan yang terbaik. Contohnya menghadap sungai, menghadap laut dan menghadap pandangan yang hebat. Allah SWT memberi perumpamaan kepada manusia bahawasanya jika mereka beriman dengan sempurna, mereka akan dikurniakan rumah yang hebat. Tidak ada rumah yang terbaik berbandingkan daripada tawaran yang Allah SWT mahu berikan ini. Allah memberikan umpamaan kepada manusia ini memang bahawa jika mereka beriman dengan sempurna, dia akan dibalaskan, diuatkan kita dengan rumah yang hebat. Kalau kita di dunia, kita dapat award apa? Award anugerah ataupun hadiah masuk hotel tu, dapat hotel yang terbaik 5 bintang. Tapi Allah lagi hebat. Allah bagi kita bukan saja hotel, rumah terbaik yang kita hendakkan. Kullama ruziku minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Masih lagi ayat 25. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan di syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, yakni tetapi berlainan hakikatnya. Surah Al-Baqarah ayat 25. Di syurga kelak bermacam-macam jenis buah-buahan yang mereka akan dapati. Bahkan bukan hanya buah-buahan yang mereka pernah lihat di dunia, tetapi juga yang belum pernah dilihat, apalagi dirasa. Maksudnya kita makan di dunia ni, makan sedap sangat durian, makan sedap sangat manggis, makan sedap sangat buah-buah di dunia. Benda tu kita dapat balik di akhirat besok di syurga. Bahkan diceritakan di sini ada lagi buah-buah yang kita tak pernah jumpa. Lagi hebat. Akan tetapi mereka mengatakan bahawa rezeki itu pernah diberikan kepada mereka semasa di dunia dahulu. Mungkin penghuni syurga telah diberi sesuatu yang kelihatan hampir sama dengan apa yang pernah mereka dapati ketika di dunia dahulu. Malah mereka tetap ingat yang rasa buah tersebut sangat sedap. Namun hakikatnya buah-buahan di dalam syurga itu lebih sedap dari apa yang pernah mereka makan ketika di dunia. Tu ceritanya. Akan diulang besok, tapi lagi hebat rasanya di syurga besok. Walahum fiha azwajum mutahharah.
Dikurniakan pula pasangan yang suci, tidak ada dengki, tidak ada kotoran. Berdasarkan sebuah hadis, pasangan masing-masing akan menjadikan lebih cantik dan tampan berbanding bidadari lagi pada setiap hari Jumaat. Allah, tu hebatnya. Besok Allah balas kita. Jangan bimbang kita di dunia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya di syurga ada pasar yang didatangi penghuni syurga setiap hari Jumaat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka makin cantik dan tampan. Mereka pulang kepada isteri-isteri mereka dan dalam keadaan yang telah bertambah cantik dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin tambah cantik dan tampan. Mereka pun berkata, kamu pun semakin bertambah indah dan cantik. Riwayat Muslim. Diceritakan dalam keadaan surga besok ada pasar, ya, pasar yang hebat. Orang manusia psikologi memang suka pergi tempat komersial. Di dalam ayat ini maksudnya dikurniakan pasangan yang suci ialah tiada lagi perasaan hasad, dengki, cemburu, riak sebagainya. Pada mereka ini kerana Tuhan sudah membuang perasaan di dalam diri mereka. Syaratnya setiap pasangan itu perlu masuk surga bersama-sama. Manakala di dunia pula mereka bersama-sama beramal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberi jaminan bahawa tempat tinggal mereka di syurga nanti adalah kekal abadi. Soalnya macam mana hendak mendapatkan syurga? Pada ayat 26 ada disediakan jawapannya. Cerita. Maksudnya syaratnya kita ni mesti ada dapat keluarga yang soleh. Ya, keluarga yang soleh tu perlu ada. Ya, untuk dapatkan balik keluarga yang soleh tu perlu ada. Sebab tu kita ni salah satu boleh berjumpa dengan adik-beradik kita, boleh berjumpa dengan keluarga kita. Diceritakan dalam kitab yang kita selalu baca, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin, bab silaturahim. Ya, bab silaturahim ada tak dalam kitab? Ada keuntungannya silaturahim, dijaga waktu di dunia. Ya. Kelebihannya di dunia pun ada juga. Sebab tu kita dapat sambung balik silaturahim waktu besok di syurga. Berjumpa balik kerabat kita, berjumpa balik keluarga kita. Ya. Di dunia kalau jaga silaturahim, 10 keuntungan. Ada 10 keuntungan bila jaga silaturahim. Sebab tu kita tak boleh sombong, tak boleh belagak, tak boleh ego kita dengan keluarga-keluarga kita. Sebab perangai tu betul lah, macam itulah perangai dia. Kadang-kadang kita ni terlampau emosi sangat, putus hubungan silaturahim. Sombong sangat dengan keadaan dia, status dia, pangkat dia, harta dia. Lupa dengan kerabat dia, lupa adik-beradik, lupa ayah ibu. Ya, pasal apa? Memandang status, memandang langsung. Tokku Pasir Godang malam ada baca, ya, sekolah subuh dia. Zaman-zaman COVID ni kadang-kadang kita pandang orang jijik. Ulama pesan jangan pandang jijik pada orang yang berpenyakit. Ya, kesilapan besar kita bila orang tu disahkan positif, jijik kita nak takut berjangkit. Tu pandangan jijik, silap besar kita. Ya. Apa kata ulama dalam kitab tersebut? Bila kita nampak orang tu, kita memandang pandangan jijik, bimbang-bimbang, kita akan dibagi balik apa yang orang tu dapat. Sepatutnya kita bila orang tu dapat disahkan positif ataupun berpenyakit, kita sepatutnya tanggungjawab kita doakan dia, mohon kepada Allah Ta'ala untuk sihat dan akan balik. Ya, bagi dia semangat, bagi dia kesabaran.
sepatutnya. Tidak dia membalik. Ini kadang-kadang pandang pun tak mau. Ya, pandang takut berjangkit. Jangan buat begitu pasal dibimbangi. Takut Allah pulangkan pula penyakit itu kepada kita pula. Ni dipesankan salah satu pesanan yang hebat daripada ulama ya, dalam risalah kitab Khusairi, tak silap saya ya. Balik pada kita tadi ya, jaga kerabat kita, jaga silaturahim kita, ada 10 catatkan dalam kitab yang selalu kita baca, iaitu mendapat keredaan Allah sebab Allah menyuruh silaturahim ya. Bila jaga silaturahim, satu poin dia yang pertama, mendapat keredaan Allah sebab Allah menyuruh. Allah memang menyuruh bersilaturahim. Suka Allah Ta'ala pada orang yang bersilaturahim. Kita kadang-kadang ya, mengaji bersilaturahim, kadang-kadang kita tak ambil tahu. Itu kesilapan besar kita. Yang kedua, kelebihan bersilaturahim, menggembirakan mereka kerana ada hadis mengatakan bahawa seutama-utama amal ialah menyenangkan orang mukmin. Maksudnya jiran, tetangga, sahabat handai, kawan-kawan, dan yang paling penting kerabat kita, adik-beradik kita. Dipesankan. Ya, ini kadang-kadang payah. Keegoan tu terlampau dahsyat. Bukan orang lain, dengan adik-beradik masih lagi ego, masih lagi sombong, masih tak nak dengar lagi pendapat yang tua, pendapat yang muda. Ya, sombong yang amat sangat. Serugi-ruginya. Jangan ingat kita hidup dunia ni lama. Ya, kita kadang-kadang perasan kita lama hidup, terlupa dia yang muda akan pergi dulu daripada yang tua, ataupun yang tua akan pergi dulu daripada yang muda. Ketiga kelebihan bersilaturahim ialah kegembiraan malaikat, kerana malaikat senang dengan silaturahim. Ya, dipesankan dalam ulama ni, kegembiraan malaikat kerana malaikat senang dengan bersilaturahim. Janganlah hebat macam mana pun tak ada silaturahim, rugi. Pasal apa? Malaikat suka pada orang yang bersilaturahim. Malaikat senang, malaikat rahmat, malaikat penulis, semua cukup, suka dia. Yang keempat kelebihan bersilaturahim, mendapat pujian kaum muslimin. Allah, bukan pujian, didoakan terus ya, bila jaga je silaturahim, dipuji orang. Bukan puji sebenarnya tuan, bukan kita harapkan pujian, tapi didoakan terus kita ya, kesihatan kita ya, semuanya didoakan, pujian daripada kaum muslimin. Yang keempat, yang kelima, menjengkelkan iblis. Maksudnya apa? Bencinya iblis pada orang yang menjaga silaturahim. Benci iblis. Iblis suka biar silaturahim itu putus. Ada beradik putus bertahun-tahun, berbulan-bulan tak jaga silaturahim. Iblis seronok yang amat sangat iblis. Tu. Orang yang putuskan silaturahim, iblis suka, syaitan suka. Pasal apa? Hubungan silaturahim tu yang Allah suka tu, iblis putuskan. Iblis jadi seronok. Yang keenam, menjaga silaturahim menambah umur ya. Jaga silaturahim, umur kita bertambah, berganda-ganda. Ya, bukan tak mati tetap mati, tapi umur kita tu ditambah ataupun dipanjangkan. Dan yang paling cantik, umur kita utilize. Maksudnya panjang umur ni bukan panjang umur beratus-ratus tahun. Umur kita panjang untuk beribadah dengan Allah. Umur tu digunakan sepenuhnya, berfaedah, dimanfaatkan umur tersebut. Tu dipanggil panjang umur. Yang ketujuh kelebihan bersilaturahim, menjadi keberkatan rezeki. Ya, bila jaga silaturahim, rezeki yang sedikit tu hebat. Semuanya orang boleh
rasa. Tu baru berkat. Kalau dia seorang rasa, tak jadi apa. Ya? Tu. Bila jaga silaturahim, rezeki itu berkat. Keberkatan tu yang penting. Bukan banyak, bukan sikit. Dia bab berkat. Kalau sedikit, semua orang boleh rasa. Ya? Dalam rumah satu keluarga rasa, sekeliling pun boleh rasa. Maksudnya keberkatan rezeki itu amat hebat. Tu, jaga silaturahim, barakah. Kalau dia saja dapat, dia dapat rezeki banyak, tapi tak ada boleh share dengan siapa-siapa. Adik-beradik pun tak boleh share, keluarga pun tak boleh share, tak jadi apa. Hilang barakah. Ya, keberkatan tu tak ada dengan rezeki. Makan seorang je lah. Ya, bila makan seorang, nak ke mana kita? Ya, nak ke mana kita? Tiada, bab seronok pun tak ada. Pasal rezeki tu makan seorang-seorang. Tu yang jadi bakhil, itu pun jadi kedekut. Yang ke-8 kelebihan dari silaturahim ini, menyenangkan orang-orang yang telah mati. Kerana orang yang meninggal itu senang jika anak cucunya bersilaturahim. Allahu Akbar. Nampak? Ya. Bila keluarga dia, ayah ataupun ibu dia mati, anak-anak masih lagi terus jaga hubungan silaturahim. Suka yang di dalam kubur. Yang dalam kubur tu seronok je. Senang hati dia di dalam tanah. Pasal apa? Anak didik, anak kandung dia masih terus jaga hubungan silaturahim. Bayangkan keadaan yang di dalam kubur bila adik-beradik masih lagi tak bertegur, tak bersama, ya, tak bersilaturahim. Sedihnya amat sangat kalau ibu tu mati, ibu yang dalam kubur tu nampak kita, adik-beradik kita tak berbaik, tak jaga silaturahim. Sedih yang amat sangat ibu ataupun ayah yang ada dalam kubur. Ni, ya, bila jaga silaturahim, menyenangkan orang-orang yang telah mati. Pasal apa? Dia tahu anak cucunya masih tegar dengan silaturahim. Bayangkan tuan-tuan, perempuan, jagalah silaturahim. Pasal apa? Yang mati tu bergantung dengan keadaan amal anak cucu dia. Yang ke-9 kelebihan bersilaturahim ialah yang ke-9, memupuk rasa cinta di kalangan family sehingga suka membantu lagi membaikkan, ya, bila membaikkan bantuan mereka. Boleh menambah kebaikan bantuan mereka, ya. Memupuk rasa cinta antara family. Nampak? Hebatnya bersilaturahim sehingga suka membantu. Dia mesti nak ambil tahu, nak membantu antara adik-beradik. Apalagi jiran, apalagi sahabat anda. Dan akhir sekali, kelebihan silaturahim ialah bertambahnya pahala jika ia mati. Sebab selalu ingat kepadanya jika telah mati dan mendoakan kerana kebaikannya. Allah. Bila dah jiwa tu dah sentiasa suka bab bersilaturahim, ya, bila matinya orang tersebut, ya, apa katanya, pahala tu bertambah. Dah mati masih lagi hebat pahala dia. Pasal apa pahala bertambah? Pasal selalu ingat kepadanya jika telah mati. Orang yang dia buat baik, silaturahim dia tu masih mendoakan dia, masih sayang, masih teringatkan dia. Doakan bab kebaikan-kebaikan si mati tersebut waktu dia bersilaturahim. Nampak? Non-stop pahala, tuan-tuan. Apa lagi dia buat silaturahim ke semua orang di dunia ini. Hebat. Tu balasannya. Itu pahala tu tak berhenti walaupun dah dalam tanah. Sama dengan pahala infak. Macam tu juga. Ya, macam tu juga. Infak macam mana? Infak yang berterusan. Maksudnya infak makanan, habis makan, habis je. Tapi kalau kita infak kepada pondok atau pesantren, atau tempat tahfiz, ya, selagi tak mati budak tahfiz tu, selagi tu non-stop pahala dia. Apalagi infak kepada masjid, surau, musalla, tempat ibadah kita. Selagi tak roboh, selagi tak kiamat,
selagi itulah hebatnya infak kita, pahala kita infak berterusan. Ini silaturahim pun macam tu juga, tak berhenti pahala. Ya, pasal apa? Non-stop dia bersilaturahim ketika hidupnya. Ya. Tu 10 kelebihan, 10 kelebihan bersilaturahim. Ya, tu. Anas radhiyallahu berkata, 3 macam orang akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Ya. Tengok ditambah sikit poin 3 ni, daripada 10 tadi ada poin, ya, orang yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga Allah Taala. Siapa dia? Yang 3 tu. Yang pertama, orang yang menyambung hubungan family umurnya dan dilapangkan kuburnya dan rezekinya. Orang yang dijaga Allah Ta'ala, orang yang menyambung hubungan family, dunia dijaga. Ya, dunia dijaga, hubungan silaturahim, family diberkati umurnya. Ni umur yang sebenarnya, dan dilapangkan kuburnya. Kuburnya tidak sempit. Kubur yang kita masuk tu sebenarnya sempit, cukup-cukup badan. Tapi bila orang yang hebat silaturahim ni, dilapangkan kuburnya dan dihebatkan rezekinya. Tu. Rezeki macam-macam, bukan kaya, bukan harta. Ada macam-macam rezeki. Kita bernafas pagi ni pun rezeki. Kita boleh duduk online ni pun rezeki pagi-pagi. Yang kedua, kelebihan yang dijaga Allah Ta'ala, orang yang kedua yang jaga Allah Ta'ala, naungan ni, wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya dan meninggalkan anak-anak yatim, lalu dipeliharanya sehingga mereka kaya atau mati. Tu wanita yang ditinggal suami di bawah naungan Allah Ta'ala, ya. Pasal apa? Meninggalkan anak-anak yatim lalu dipeliharanya sehingga mereka kaya dan atau mati. Jaga anak-anak yatim, ya. Tu hebatnya kelebihan wanita yang ditinggal suami meninggalkan anak yatim. Yang ketiga, naungan, ya. Wanita tadi kematian suami dia menjaga anak sehingga habis umur. Yang ketiga, orang yang membuat makanan lalu menjemput anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Itu pun di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak boleh sayang-sayang harta, sayang-sayang makanan, sayang-sayang duit kita. Cari jalan terus berinfak, bersedekah dan macam-macam. 3 golongan yang di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, 2 langkah manusia yang disukai Allah Ta'ala. Ya, ditambah lagi poin pagi ni, ya, untuk jadi orang ke syurga kita. 2 langkah manusia yang disukai oleh Allah ialah langkah pertama, langkah menuju sembahyang fardu. Di surah Al-Kahfi masih lagi boleh sembahyang fardu. Ya, maksudnya ikut SOP. Itulah langkah yang terbaik, iaitu menuju sembahyang fardu berjemaah. Tempat ustaz dah tak, ya, di Selangor tak boleh keluar lagi untuk sembahyang fardu berjemaah. Sembahyang di rumah saja. Jumaat pun sama. Ya, di surah Al-Kahfi masih boleh teruskan. Maksudnya teruskan berdoa, teruskan berjemaah. Langkah yang disukai Allah Ta'ala yang kedua ialah langkah menuju silaturahim kepada kerabat dan mahram. Sebab tu ada peluang untuk menziarah ni, belum PKPB lagi, alhamdulillah. Selangor dah tak boleh dah. Ya, tak boleh jauh merentas negeri, merentas daerah. 2 langkah menjaga, 1 langkah sembahyang fardu dan 2 langkah kepada menuju silaturahim kerabat. Ada peluang bersilaturahim, teruskan. Jangan ditangguhkan. Bila ada PKPB habis, tak bergerak kita. 5 perkara siapa melaziminya bertambah hasanatnya ataupun bagaikan bukit yang besar dilapangkan rezeki. Ini sebab tadi silaturahim lagi, ya. Ditambahkan, ya, 5 perkara yang siapa melazimi bertambah bukit yang besar dilapangkan rezeki. Yang pertama, siapa yang selalu bersedekah sedikit ataupun banyak.
Ni tips-tips untuk kita dapat pahala banyak. Pertama, siapa yang selalu bersedekah sedikit ataupun banyak. Orang yang menghubungi family, kerabat, pahala banyak. Kita tak boleh pergi, kita boleh telefon, kita boleh WhatsApp, boleh VC, boleh video call, betul? Ya, boleh buat live call, boleh bersembang grup, ya, dalam Zoom, dalam WhatsApp, dalam Facebook, semuanya boleh. Itulah kelebihan sebenarnya untuk kita gunakan kemudahan yang Allah bagi untuk teruskan hubungan. Kena pula PKP sekarang, lagi hebat. Itulah gunanya, bukan untuk berseronok benda lain. Allah dah bagi kemudahan. Yang ketiga, orang yang selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ya. Pahala bertambah. Pahala bertambah dan dilapangkan rezeki. Orang yang selalu berjuang menegakkan agama Allah. Yang keempat, orang yang selalu berwuduk, tidak membazir penggunaan air. Jaga wuduk dan tidak bazirkan air. Bila bazirkan air, Allah ambil air. Itu jadi tempat yang tak ada air. Yang kelima, orang yang tetap taat kepada kedua ayah bundanya. Jaga kedua bapa. Macam mana perangai ibu dan ayah, itu bukan kita jangan ambil tahu. Maksudnya kita ambil tahu hubungan kita dengan ayah dan ibu kita. 5 kelebihan. Tu habis ya, bab silaturahim yang kita ambil daripada kitab lama kita. Ya. Mudah-mudahan ada diceritakan dalam Quran ini kelebihan, ya, berita gembira waktu di syurga besok. Al-Quran dah ceritakan, ya, berita gembira kita di syurga besok. Itu surah Al-Baqarah ayat 25. Ya. Pastikan kita dapat syurga. Salah satunya kita jaga hubungan pasangan kita, jaga hubungan silaturahim keluarga kita. Kita dapat balik kita punya keluarga kita, pahala yang kita cari waktu di dunia, di syurga besok, insya-Allah. Ya. Habis ayat 25, kita akan masuk ayat 26, insya-Allah petang ni maghrib. Mudah-mudahan pengisian pagi ni, ya, lewat sikit pasal internet problem, insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, terbaik daripada Allah Ta'ala. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi, Taman Selasih Lukut. Kita jumpa lagi, kuliah akan datang. Tak dapat datang, kita online terus. Kita teruskan pengajian kita untuk dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon doakan kami sekeluarga di sini dan di tempat anak-anak kami belajar di Turki sana, insya-Allah. Mana kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari amrina wa qdiya wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihat, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharalah atas kami dan kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat masjid, sahabat-sahabat surau dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19. Peliharalah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikanlah afiat
Berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu dari segala wabak ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemelihara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkan kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati-hati kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah negara kami daripada COVID-19, daripada virus COVID-19, dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati-hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik, kami daripada bab sifat munafik. Bersihkanlah kami daripada amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati-hati kami. Kekalkanlah dan tetapkanlah kami dalam iman. Kekallah hati kami. Kekalkan hati kami, Ya Allah. Kekalkan hati-hati kami dalam ketaatan dalam agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkan kami, Ya Allah. Selamatkanlah hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila kami bertemu dengan-Mu, Ya Allah. Janganlah biarkan kami mati, melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam, Ya Allah. Matikanlah kami dalam Islam, Ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan Islam, Ya Allah. Dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang salih. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ibadi wa ya kham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim idfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المنتلفة والشدائد والميهن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين أما لما تشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هذه الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض wala fis samaa'i wasami'ul alim. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala mali. Bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim tahassantu bi zinjabaru wa tasamtu malakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita datang ni untuk surau
nilai impian, insyaAllah surau nilai impian.